Okay, yang ini penting. Define and declare data structure. Okay, boleh? Boleh tak teruskan ni? Boleh. Boleh? Dan Okay, yang ni penting. Okay, yang ni dengar betul. A structure is a user defined data type in C or C++. Okay, a structure create a data that can be used to group. Maksudnya awak boleh groupkan awak punya tu.
So into item of possible different type into a single types. A data structure is a group of data element. Okay, maksud data structure a group of data element group together under one name. Maksudnya awak groupkan semua dalam satu nama. This data element known as a member can have different type and different length. Maksudnya dia boleh different types dia, jenis dengan different dia punya size. Okay, macam mana awak nak declare? Okay, macam ni. Yang pertama adalah awak kena tulis struct. Perkataan struct. Okay, structure name. Okay, ini apa structure name dia ataupun nama group dia. Yang ini. Okay, lepas tu kena ada apa ni? Curly kan? Bracket ni. Lepas tu baru masukkan member-member yang ada dalam set ni. Contohnya lah, okay, saya nak buat structure. Nama structure itu adalah student. So macam mana saya perlu tulis? Okay. Struct student. Yes, betul. Struct student. Saya tulis kat sini contoh. STRUC struct student. Ni nama dia punya structure Lepas tu kena ada benda ni. Okay, student ada apa? Nama. Okay, contohnya ID. Okay. Teacher name. Okay. String name. Okay, lagi? First string. Integer. Student ID. Okay, student ID. Okay, lagi? Integer age. Integer age. Ini contoh Okay, nantilah kalau ada banyak dia punya member, awak kenalah buat banyak. So lepas tu awak kena tutup dia. Lepas tu kena ada simbol ini. Boleh? Boleh. Ini contoh lah. Kalau dia bagi tahu, okay, struct tu nama dia, apa struct name dia. So ini dia punya struct ni wajib Yang ini wajib dia tak boleh berubah ni. Dia memang ada struct, yang ini je akan berubah ikut awak punya group names. Dan yang ini. Ikut apa member dia ada. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, ini kalau dia minta awak declare structure, okay, macam ni cara dia. Okay, ini contoh lain dia bagi. Okay, ni data member. Dia buat dekat luar integer row. Ni kalau dalam bentuk coding lah. Integer row age marks. So member function dia nak print ni lah. Dia panggil ni balik. So dia nak keluarkan dia. Okay, the data member are 3 integer variable to store roll name, age and mark of any student and the member function is print with details. Ni lah, dia akan print details kan. Which is printing all the above details of any student. Okay, ni declaration sample. Okay, ni struct. Nama dia, structure name dia adalah point ni. So ini member dia. Ini kalau dia ada member yang lain lah. Kalau tak ada, biarkan je. Okay, ni dia ada struct yang bawah. Okay, ini main structure dia. Ni just tengok je Okay, boleh. Tapi yang penting part ni, biasanya soalan dia akan minta ni, dia bagi awak structure name, dia punya member, dia suruh awak tuliskan ataupun declarekan dia punya structure. So awak kena buat macam ni lah. Okay. Okay tak kelas? Boleh. Boleh. Okay. Betul ni boleh Betul. Okay. Okay, how to access data member? Okay, macam mana awak nak access data member? Okay, to access every data member in the class, we use the object. Maksudnya kamu kena buat dia punya object. So, object name. Kalau ada object name, lepas tu dot data member sama dengan value dia. Kalau value dia adalah. Okay, to use object is used to access structure directly. So dia akan access dia punya tu directly lah. Itu untuk access data member. Okay, inilah contohnya macam nak declare. Okay, Apple, nama dia punya object. Ini dia punya data member yang ni. Sama dengan value dia 5. Okay, kalau ni nama object name dia. Okay, data member dia adalah price sama dengan ini dah bentuk float 2.55, RM2.55.
Okay, ni banana weight, banana fries, okay, melon ni. Inilah cara nak access data member. Okay, kita masuk demonstrate structure in memory. Okay, the fundamental unit of a memory inside a computer is called a bit. Okay, memori yang awak simpan dalam komputer tu dalam bentuk bits. Okay, which is contraction of the word binary digit. Binary apa awak faham? Binary apa maksudnya? Binary nombor Nombor kosong dengan satu. Kosong dan satu. Yes, pandai pun. Binary adalah 0 and or 1. Okay, a bits can be either of two state, usually 0 or and 1. 0 and 1. 0 dengan 1 je. Komputer awak sebenarnya dalam komputer dia akan baca 0 ataupun nombor 0 ataupun 1. Okay, the hardware structure of computer combine individual bits into largest unit. In most modern architecture, the smaller unit on which the hardware operates in the sequence of each constant bits called bytes. Okay, kalau lebih dikenali sebagai bytes. The following diagram show a byte containing a communication of 0 and 1. Yang inilah. So dia ada. Ni example lah dia bagi ya. Okay, number are stored in a still larger unit that consists of multiple bytes. The unit that represents the most common integer size on a particular hardware is called a word. Because can have different architecture, the number of bytes in the word may vary from machine to machines. Okay, ni memory and address. Okay, every byte inside the primary memory of machine is identified by numeric address. So kena ingat setiap awak punya yang memori ni dia ada dia punya address. Belajarkan dalam OS tak? Masa cek form 1 masa SEM 1. Masa saya ada kot. Ada. So macam mana dia baca, komputer awak baca, macam ni lah. So setiap ni ada address dia. So the address begin at 0 and extend up the number of bytes in the machine as shown in diagram the right. So inilah. So ini tepi ni dia punya address ni. So dia start yang kosong, adalah address dia sendiri. Okay, memory diagram that show individual bytes are not useful of those that are organized into word. The revised diagram on the right include 4 bytes. So dia ada 4 lah kat sini, bytes in each of memory cell, which mean that the address number increase by 4 each time. In this slide, address for 4 digit assignment number which make it easy to recognize. Okay, so dia senang lah kalau dia ada 4 ni, senang dia nak recognize. Okay, when you create memory diagram, you don't know the actual memory address at which value are stored, but you do know the everything has an address. Just make something up. Okay, ni contoh example dia. Okay, dia bersambung sampai sini lah. Habis dia punya setiap ni ada dia punya address. So dia akan panggil lah address mana dia nak guna. Okay, the allocation of memory to variable. Okay, yang ni. Ini contoh dia static. Okay, dia beri help ataupun stack masuk ke sini. When you declare variable in a program, C++ allocate space for the variable for one of several memory region. Okay, one region of memory is reversed for variable that persists through a lifetime of the program, such a constant. Okay, the information is called static data. Okay, each time you call method C++ allocate a new block of a memory called a stack frame to hold a local value. So kalau memory tu call, dia akan pergi ke stack. So this stack frame come from a region of a memory called the stack. It is possible to allocate memory dynamically. The space come from a pool of memory called the heaps. In classical architecture, the stack and heap grow to work each of the minimize the available space. Kalau dia ada space, dia akan masuklah memenuhkan ruang-ruang dia. Itu kegunaan awak punya memori lah. So mana data yang masuk, mana data yang keluar, dia akan check lah. Memori awak akan check dan dia akan susun dia. Dan dia memberikan address setiap awak punya data tersebut. Okay. Boleh? Boleh, madam. Okay. Okay, nak habis lah. Boleh saya teruskan sikit lagi? Lepas tu dah habis topik 1. Boleh. Okay, sebab ni senang je. Basic je. Okay, Madam. nak take file ke?
Ke ada nak soalan nak tanya? Boleh. Boleh, saya teruskan Okay, kat situ saya pergi yang ke 1.2, demonstrate array in structure. Okay, tahu array? Okay, array as a basic data structure. Okay, array are possible the most common data structure used to store collection of element. So array ni biasanya digunakan dalam data structure untuk simpan collection of element. Okay, in the most language, array are convention to declare and provide the simbol handy ni. So kalau array dia ada simbol ni. Okay, syntax to access any element by its index number. So kita bagi tahulah kat handy ni, dia bagi tahu okay dia dekat index berapa kita nak data dia. Benar kan nampak ni? Benar, madam. Okay, bagus. Tak ada masalah. Okay, ini dia punya syntax macam mana awak nak declare. Okay, let's see syntax by using array. Okay, array declaration. Okay, data type. Data type apa? Data type, bagi saya contoh data type. Apa dia? Integer. Yes, integer. Lagi? String. Tu semualah. Tingkap float. So array name, nama awak punya array tu. Contohnya array array fruits. Kita pakailah. Okay, size dia ada berapa fruit awak nak dalam awak punya array tu, nak ada size berapa? Ada 3, ada 4, ada 5. Tu awak bagi tahulah size awak punya array Okay, array initialization. Okay, data type, array name, okay, size dia, kat dalamnya value dia. Okay, contohnya saya bagi data types, data types, lepas tu kat sini salary. Size dia 3. So letak kat sini ada 3 size, 3 salary yang berbeza. Okay, boleh? Boleh. Okay, ni example Okay, ni example integer A, size dia 5. Okay, ni integer A, size dia 3. So 3, kita tengok sini ada 1, 2, 3. Jangan masuk kat sini 4 pula. Salah nanti. Okay. Where integer is a data type of integer. Okay, array 5 of size 5. A 3 ni array A of size 3. Okay, ikut size dia. Okay, type of array. Okay, ada dua. Type of array ada dua kat dalam topik yang ni. Pertama, one dimension array. Yang kedua adalah two dimension array ataupun multi dimension array. Okay, important kepentingan konsep of array. Okay, pertama array fixed. Macam tadi saya cakap dia adalah fixed size. Kalau fixed apa tadi? Fixed apa? Static ke dynamic? Static ke dynamic? Static. Static, pandai. Okay, sebab itu array dalam bentuk fixed size So dia adalah static. Yang ini. Okay, array be considered as a static data. Sebab dia fixed, tak boleh berubah. And array are placed in a sequence order to eliminate the gap in the memory allocation. Okay, the index value start dengan 0. Okay, macam yang ni So kita akan start index array dia yang 0, 1, 2. Ingat lagi? Masih belajar kat PF? Ada kan belajar kan? Ada. So dia start dengan 0, 1 dengan 2. Okay, the data element should be of same data type. So ingat kalau array semua data type dia mesti sama. Kalau dia guna integer, semua mesti dalam bentuk integer. Tak boleh data yang pertama dalam bentuk integer, data kedua dalam bentuk string, data yang ketiga campur-campur, tak boleh. So dia kena data type dia mesti sama. Array can be used in the search algorithm, iaitu binary search. Okay, array ni awak akan belajar kat chapter 5 tak silap saya. Binary search. Okay, array can be used in sorting. Sorting ni dalam chapter 6. Chapter 6 ke chapter ni? Okay, menggunakan bubble sort. Okay, an array can be declared initialized as a refer by value. Okay, itu kepentingan konsep array Okay, ada soalan? Tak ada, madam. Okay, tak ada, bagus. Okay, advantage dia. Okay, ni soalan famous juga. Advantage and disadvantage of array. Okay, advantage dia, data in array can be accessed random using the index of the array. Sebab apa? Kalau awak tahu nombor index dia, awak boleh pick automatic.
Okay, katakan awak nak indeks dekat array 3. So apa yang dia punya data tu akan boleh pick, tapi dengan syarat kita tahulah dia punya nombor indeks Okay, disadvantage dia, the array size are fixed. Okay, data insert is limited to the size. Sebab size dia fix, lepas tu dia mesti limited. Nak masukkan data tu dia akan limited. Kalau dah penuh dia tak akan masukkan data tu. Okay, to insert data we need to check whether the array is full or not. So masa awak nak masuk data dia akan check sama ada awak punya array tu dah penuh ataupun belum. Kalau belum baru dia masuk. Kalau tidak dia bagi tahulah dah penuh dah tak masuk data. So bila awak simpan dia tak akan simpan data tu. If the array is full, the insert cannot be done. Okay, ini advantage dengan disadvantage of array. Okay, ini kalau awak nak buat program dia, awak nak try. Okay, yang inilah. Ingat tak yang ni, IO stream, apa IO stream? Header file Yelah hidden file. Okay, hidden file untuk input output awak punya hasil nanti. So kena ada benda ni wajib Include string? tu kalau ada string, data type string. Yes, betul. Sebab tu kita dalam C++ kita ada dia punya library. So awak tak perlu nak buat, awak just panggil saja library tu, includekan dia library string ni. So dia akan run ke function tu lah. Using namespace std. Ini kalau ada space Space. Tak, ini kalau nak run nanti. Nanti kita tengok Okay, yang ini, ni nah contoh. Okay, ini contoh. Awak ada div C++ ke? Sebelum ni belajar PF dengan siapa? Madam Hayati. Madam Hayati. Guna apa software? Untuk kelas ini. C++. Notepad++. Guna Notepad++? Dev C++. Guna Dev C++? Cuba Dev run C++, benda ni. sorry, salah. Cuba run ni. Silap. Silap sampai silap Okay, cuba type. Buka Dev C++. Okay, sekejap lagi saya minta sesiapa tunjukkan. Sarah. Tak kisahlah guna apa-apa pun. Buat Sekarang saya panggil nama saya nak apa Semua tu. Ni je buat coding yang ni je. Oh sorry. Yang ini. Kan saya panggil tengok output seseorang kan sebelum keluar kelas. Saya tahu semua orang dah boleh run benda ni. Mana? Dah siap bagi tahu kelas?
Tengah kelas, tengah kelas. Dah kelas, dapat? Ada error? Dapat? Belum lagi. Oh, sorry. Ni sekejap. Sekejap Tinggi sikit. Baik. Madam, kalau ikut sumber ni Ha? akan ada error. Error dia apa? Error dia yang void main tu. Buat main dia tulis apa? Dekat di dev C++ tak boleh pakai void main. Tukar lah Kita dia. tukar INT, yes. Ah, Tukar dah. INT. Dah tukar. Alright. Dapat dah? Dah. Okay, siapa yang dapat tu share? Sekejap saya tutup Sekejap. Cepat sebelum live class untuk kehadiran hari ni saya nak awak tunjuk Kamalia. Sekejap saya nak tik nama Alah, SPMP problem ke? Alah. Sekejap Sekejap Kamalia. Saya tik siapa yang dah present kat saya tik nama dia. Sekejap. Daftar pelajar. CTMK PF. Tasrap. Kamilia, awak kelas apa Jadi 3A ke? 3B. 3B. Kamalia. Sarah. Okey. Tengok coding tadi tu. Aku tak habis salin. Salin tengok kat sini. Okey, cuba run. Kamalia Ilham. Okey, dapat. Okey, thank you. Good, Kamalia. Good effort. Madam, Saya. saya nak tanya kenapa dia jadi 6 tu? Awak salin coding awak lah tu.
Tu kat coding awak pakai float double kan? Ke double ke float? So dia convertkan awak punya tu, awak pakai apa? Sama dengan coding yang dia bagi tu Sama. So dia convertkan ambil yang paling hampir. So dia paling hampir kan 5 kan dah lebih daripada tu kan. So dia jadi 6 lah. So kita pakai double. Okay, boleh? Boleh. Okay, Camelia saya dah tick nama dia kehadiran. Okay. Okay, Camelia tak ada soalan, awak dah boleh left. Okay, siapa yang dah present kat saya boleh left group Okay, madam. Terima kasih, madam. Left bro. Sama. Left group pula, sorry. Left meet ni. Left meet ni. Madam. Siapa tak ambil saya kira siapa tak tunjuk kat saya kira tak kehadiran tak hadir cepat saya nak tick nama ni, saya tak tick lagi nama pelajar Saya tu. nak. Siapa sebut nama? Kelas apa yang bagi tahu? Aina. Kelas 3A ke 3B ke bagi tahu? Kelas apa Aina? Saya 3B. 3B. Kejap saya akan cek nama sebab saya tak Nur tahu Aina kelas apa. Solihah. Nur Aina Solihah. Alright, okay, saya tick Aina. Okay, run Aina. Okay, thank you Aina. Okay, good. Okay, saya dah tick Aina Solihah. Okay, siapa lagi nak present? Madam, Saya. saya tak boleh present sebab saya lupa Sebab buat charger laptop. Awak kat mana? Saya dekat Kamsis. Awak duduk luar Tak, saya kat Kamsis. Charger laptop saya dekat rumah. Saya lupa bawa. Saya tahu kat rumah maksudnya tak faham. Charger laptop saya Kita tinggal kat dekat kampung rumah. lagi? Kat kampung? Habis tu macam mana awak buat kelas? Saya minta parent saya postkan. Pinjam laptop kawan tak boleh? Okay, tak apalah Nazura, nanti awak tunggu dulu, awak jangan left. Okay, madam. Okay, lagi madam. siapa? Siapa lagi nak tunjuk? Saya, madam. Okay, sebut nama and class. Saya Jivita, kelas DDT 3B. DDT 3B, Jevita. Sekejap. Okay, Jevita anak perempuan Raju. Okay. Alright. Okay, tunjuk. Okay, thank you Jevita. Good. Okay, boleh habis. Okay, siapa lagi? Terima kasih, madam. Alright. Okay, siapa lagi? Saya Madam Kartik. Kartik kelas? DDT 3B. DDT 3B Kar. Apa nama awak Kartik? Awak dah register subjek ke? Oh, okay. Kata lelaki Maniam. Okay. Okay, dah tick. Okay. Tunjukkan. Okay, run. Alright, good. Thank you Kartik. Thank you, Madam. Alright, boleh left. Saya Madam Muhammad Solihin. Muhammad Solihin, kelas apa? Kelas B. B, 3B Ya. Alright. Okay. Tunjuk Solihin. Okay, Solihin, good. Okay, boleh left. Okay, next. Siapa lagi?
Madam, Ya? laptop saya C++ F2 dia ada problem. Kenapa problemnya? Problem apa? Dia semua keluar merah. Dia error. Tengok. Ada siapa lagi nak tunjuk? Saya madam. Okey. Rajesh. Okey, kelas apa Rajesh? BB. B, sekejap Rajesh. Rajeswaran Salim. ya, Okey. Alright. Okey, tunjuk. Ni coding madam, saya Rana. Alright, okey. Alright. Alright, good. Thank you. Thank you madam. Alright. Okay, lagi siapa nak? Saya Madam. Siapa nama? Sebut nama dan kelas. Maisara daripada DDT 3B. Nama Maisara sekejap Maisara. Nur Maisara binti Abdul Rahman Ya. Alright. Okay, tunjuk. Dah madam. Aran. Alright. Thank you Maisara. Thank you madam. Okay, pada left. Okay, lagi. Zahid. Zahid kelas apa Zahid? Ahmad Zahid. B. Saya B? Madam. B. Ya. Bola. Ya. Ahmad Zaid Syami Ya saya. Alright. Okay. Okay. Zahid. Alright Zahid. Thank you. Thank you Zahid. Okay. Next, siapa lagi nak cuba? Pak, saya tengah tik nama ni. Saya Madam. Nama dan kelas. Fatin. Fatin apa? Kelas apa Fatin Farisha. Kelas? 2C. Hah? 2C? 2C? 3C Madam. 3C. Siapa Fatin? Ya Madam. Fatin Farisha ke? Ya Madam. Fatin Farisha binti Ali Okay. Oh, 3C. Alright. Okay. Tunjuk Fatin. Alright, good Fatin. Thank you. Thank you Madam. Okay. Lagi? Saya madam. Siapa? Asma. Kelas apa? Saya DDT 3C. 3C juga Asma. Sekejap cari nama sekejap. Siapa nama penuh awak Nur Asma Husna. Oh, Nur Asma Husna. Okay. Okay, present.
Okay, thank you for Asma. Good. Alright, terima kasih madam. Alright. Okay, lagi next. Madam, saya madam. Siapa nama sebut? Jivan Raj, Kelas? 2B. Ni awak ni dah SEM 3 pun masih sayang lagi SEM 2 kan? 2B apa nama? Jevan Rush kan? Okay. Alright. Okay. Okay, tunjuk. Run. Alright, thank you. Jevan. Thank you, madam. Alright. Okay, welcome. Madam. Saya, ya. Saya telefon dari kelas DDT 3C. Siapa DDT 3? Siapa nama? Talihun. Talihun. Materi 2802. 2802. Oh, Talihun. Okay. Okay, present. Alright, thank you. Thank you, madam. Tan Minen. Alright, Tan Lihon. Okay, next. Madam Kairin dari DUT 3C. Kairin. Okay, Kairin Sabrina kan? Ya, saya. C, alright. Okay. Okay. Alright, thank you Kairin. Okay, thank you madam. Madam, saya madam Siva. Kelas 3B. 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 Siapa nama? Siva Chandra. Ya madam. Alright, okay. Present. Ni madam. Okay. Alright. Thank you, Shivan. Okay, thank you madam. Alright. Okay, next. Apa lagi? Cepat, kalau tidak saya kira kehadiran tak ada ni. Okay, 2041, right. Okay. Okay, Asrul tunjuk. Alright, thank you Asroy. Alright, okay next lagi cepat. Dah 16 orang, baru 16 orang saya dah tik nama ni. Saya, madam. Siapa nama? Filzati. Kelas? DDT 3B. Alright, okay. Tiga B kan? Okay. Tapi kena. Coba bodoh pin aku bukan gambar. Ada gambar kat Indo dah. Ini madam. Hey, seronok nak. Ya. Okay, thank you Finzawati. Okay. Terima kasih, madam. Alright. Okay, lagi. Ah, 17 orang. Ya? Asri. Kelas apa? 3C. Maksudnya saya tak tik. Siapa? Oh ya ke dia ada cakap dalam grup Oh ya ke? So dia hantar gambar kat saya kalau dia dah buat. Baru saya tik nama dia. Okay. Lagi?
Madam, Saya. saya hantar gambar boleh tak? Sebab line saya tak boleh nak screen. Okay, boleh. Bagi nama penuh. Yang hantar gambar nanti bagi nama penuh kat dalam grup tu. Okay, Madam. Okay, baru saya tik nama Kalau tidak saya tak tik. Ada lagi nak present?